Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muka surat lama enggak? Lama enggak apa? Tak hari. 16. Okay. Muka surat 16. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. 70 apa hak baru? 79. Bermula takbiratul ihram, iaitu 21 syarat. Ni rukun semayang. Rukun semayang takbiratul ihram ada 21 syarat. Syarat yang ditetap oleh ulama nak khabar sah semayang takbiratul ihram kita, iaitu ditakbir dengan bahasa Arab bagi orang kuasa dengan dia. Syarat yang pertama, mestilah takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Bagi orang yang kuasa, yakni bagi orang yang boleh. Bagi orang yang boleh, wajib dengan bahasa Arab. Dan jika tiada, jika tak boleh, diterjemah akan takbiratul ihram dengan barang apa bahasa ada ia dengan apa-apa bahasa. Dengan apa-apa bahasa jika dia tak boleh. Maksud jika dia tak boleh ni, umpama orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam asal ni, kunah setengah. Jadi masuk Islam kunah setengah, syarat wajib semayang tu ada belaka atas dia. Syarat wajib semayang Islam, balik, berakal, syarat sah semayang pun ada atas dia. Maka tak dapat tidak kena semayang. Pasal dia masuk Islam. Makanya nak belajar Allahu Akbar, dodang apa gari. Allahu Akbar payah dah tu. Jadi bolehlah dikata jika tiada diterjemah dengan apa sahaja bahasa diri dia lah paling mudahnya. Bahasa diri dia. Ataupun tidak boleh juga dengan bahasa diri dia sekalipun, dengan yang pertama disebut dengan mana-mana ayat Quran, dengan mana-mana zikir. Ataupun dengan bahasa dia, atau beberapa syarat lagi disebut dalam kitab-kitab lain. Mana dia boleh diterjemah apabila tiada kuasa, bila tak boleh. Tapi dengan syaratnya lagi disebut oleh ulama, lepas daripada tu wajib belajar. Ni orang baru masuk Islam ni. Hak dipanggil jika tiada tadi tu dah pasal masa speak doa. Okey, tapi lepas daripada tu kena belajar, tetap kena belajar. Bila dah boleh dah, Allah Akbar, isi boleh dah. Masuk isi dia boleh dah, Allahu Akbar. Kena bahasa Allahu Akbar dah lah. Allahu Akbar. Kena sebut Allahu Akbar dah. Tadi sebab tak boleh. Garis speak doa. Jadi diterjemah dengan apa bahasa. Tapi dah boleh, isi boleh dah. Isi masih panjang. Dia boleh Allahu Akbar. Maka kena sebut bahasa Arab.
Qala dan dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Ini syarat yang ketiga. Mesti sebut Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i kita. Tak boleh dengan perkataan yang lain walaupun makna yang sama. Ar-Rahmanu A'zam. Lebih kurang mana tu? Ar-Rahman, Allah juga. A'zam, lebih kurang dengan akbar. Tapi mazhab kita Syafi'i mesti Allahu Akbar. Mazhab kita Syafi'i. Mesti Allahu Akbar. Kerana berdalil akan hadis Nabi SAW daripada Sayyidatina Aisyah, adalah Nabi SAW bila semayang Allahu Akbar. Tak ada lagi dengan lain, Allahu Akbar. Maka mesti yang ketiga syaratnya Allah dan Akbar. Dan dengan tertib antara keduanya ikut susunan, mesti Allah di depan, Akbar yang kedua. Mesti ikut susunan. Tidak Akbar Allah. Allah dulu, Akbar kemudian. Mesti ikut tertib. Itu syarat yang keempat. Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, syarat yang kelima, tak silap lah, iaitu pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Fardu wajib qiyam bagi orang kuasa, yakni bagi orang yang boleh, mesti qiyam, berdiri. Berdiri merupakan rukun bagi sembahyang fardu. Sunat lain. Bagi sembahyang fardu, qiyam merupakan rukun, berdiri. Bagi orang kuasa lah, yakni orang yang boleh, tak uzur. Jadi Allahu Akbar ataupun takbiratul ihram mesti disebut ketika berdiri. Syarat dia bagi sembahyang fardu, mesti disebut ketika qiyam. Lagi dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Ketiadaan mat, ketiadaan panjang lafaz hamzah pada Allah mana dekat A tu. Tidak boleh Allahu Akbar. Tak boleh panjang dekat Allah, tak boleh. Tak boleh panjang tu. Pasal kalau panjang dia jadi lari dah makna. Apa makna? Jadi istifham, jadi tanya-tanya. Adakah Allah Maha Besar? Jadi lain. Kalau sebut Allahu Akbar tu jadi adakah Allah Maha Besar? Bila adakah Allah Maha Besar, jadi lagi dah lah makna. Lagi bahaya pula bila dia adakah Allah Maha Besar tu jadi makna benda ragu-ragu dengan kebesaran Allah. Tu lagi bahaya. Dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Jangan buang hamzah akbar tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar jadi. Tak ada jangan buang akbar tu. Tiada menggugur akan hamzah, jangan buang akbar. Dan ketiadaan mak akan ba akbar, jangan panjang bar. Allahu Akbar. Ba jadi panjang pula, jangan. Jadi lain makna, dia lari makna. Jadi lari makna. Dan ketiadaan tasdid akan dia, jangan gibuh sabdu atas bar. Allahu Akbar. Jangan ubuh sabdu. Dan ketiadaan menambah waw yang sakin atau yang berbaris antara dua kalimahnya. Allahu Akbar. Jangan ubuh wa baris ataupun wa mati, jangan ubuh situ. Dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah. Jangan wallah, Allah. Jangan wallahu akbar, jangan, mesti Allahu Akbar. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw, sama tadi, wa dah. Allah wallahu akbar pun jangan, Allahu Akbar pun jangan.
Allah wallah pun jangan, Allahu akbar pun jangan. Dan ketiadaan menukar kaf akbar itu dengan hamzah. Kerana Allahu akbar. Dengar macam berkurang. Tak, kaf je ketukar dengan hamzah mati. Jadi Allahu akbar. Jangan akbar, akbar huruf kaf. Dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha. Kerana Allah situ tu. Situ. Ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha lebih daripada 14 harakat. 14 harakat 7 alif. Allah. Boleh situ tapi jangan lebih daripada 14 harakat. Allah. Lebih. Tak. Jangan lebih. Kurang daripada 14 harakat. Nak panjang boleh, kurang daripada 14 harakat. Dan bagi tu imam, paling afdal bagi tu imam jangan Allah panjang sangat. Paling afdal bagi tu imam. Pasal apa? Kalau tu imam gi Allah panjang sangat, takut makmum dan awal. Kita Allah makmum bab tadi ya. Kalau makmum bab tadi tak sah dia. Pasal dia masuk awal sebelum tu imam. Jadi sebab tu afdal bagi tu imam jangan panjang sangat Allah tu. Tu bagi tu imam. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya, iaitu diam yang lebih daripada qadar bernapas dan penat Allah. Kalau napas atau penat apa semua, tu boleh tahan lagi. Atau diam pendek yang dikosak dengan dia memutus akan takbirnya. Diam lama pendek je kadang, tapi diam tu memang niat nak berhenti, tak boleh. Dia panggil dak sah. Apa maksud dak sah? Kena takbir mula. Maksud dak sah tu kena takbir mula. Dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Syarat yang keseluruhnya berapa tahu dah? Nabi apa? 17. Dalam ni tak ada. Dalam Rumi ada. Tak, 17. Syarat yang ke-17 memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Okey, syarat ini setiap rukun qauli ada. Jadi takbiratul ihram ni rukun qauli. Rukun qauli iaitu rukun wajib sebut. Wajib sebut. Jadi setiap rukun qauli dia ada ni, memperdengar akan diri dengan sekalian huruf. Huruf alif, huruf lang, huruf lang, huruf he, huruf alif, hamzah lah maksud dia tu. Huruf ka, huruf ba, huruf ra mesti linga kita dengar. Allahu akbar, linga kita dengar. Pasal apa dia tak syarat ni? Kerana kata ulama, apabila linga kita dengar Allahu akbar, bermakna kita sebut, nutqu dia panggil. Sebut. Bila dengar maksud dia kita sebut. Kalau tak dengar maksud dia kita tak sebut, tapi barangkali sebut dalam hati. Kita kan kadang-kadang sebut dah padahal dalam hati. Jadi rukun qauli tak jadi dalam hati. Ia mesti sebut mulut. Jadi nak tahu sebut ke tak sebut, dengar di linga. Bila dengar di linga, linga kita bukan linga orang, linga kita. Bila linga kita, linga pula ulama sebut kali lagi, linga normal. Bukan linga tak normal. Tak normal tepik dengan speaker tak dengar lagi. Linga di sini linga yang normal. Okey. Bila dengar dengan linga yang normal, maksud dia kita telah menyebutnya. Sebab itu tak syarat ni memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya ni dia ada pada setiap rukun qauli. Dan masuk waktu. Okey, syarat yang keseluruhnya masuk waktu. Takbiratul ihram kita buat mestilah
selepas masuk waktu. Kalau dak masuk waktu lagi, dak sah. Contoh sekarang kita nak membayang Isya baru pukul 7.42. Isya pukul 8.2 minit. Jadi kita pun Allahu Akbar sekarang masuk membayang Isya ni. Boleh ke tak? Tak boleh pasal tak masuk waktu. Dan padahal menghadap kiblat. Syarat yang kesuruhnya mesti menghadap kiblat. Sebab menghadap kiblat merupakan syarat sah. Wajib kena menghadap kiblat. Jadi takbiratul ihram itu mesti ketika menghadap kiblat. Dan ditakhir akan takbiratul ihram. Kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Ini kita sebut tadi. Iaitu bagi makmum mestilah selepas huruf ra tu imam. Bila kita jadi makmum, kita nak akad takbir mesti selepas huruf ra tu imam. Jangan tu imam dah habis lagi bar dia tu kita pergi masuk dah. Biar tu imam Allahu Akbar. Biar habis huruf ra dia. Bila habis huruf ra dia baru kita pun Allahu Akbar. Tu makmum. Syaratnya mesti kemudian daripada takbiratul ihram imam. Dan ketiadaan mempaling akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Syarat yang keseterusnya mesti kita sebut Allahu Akbar itu qasaknya takbiratul ihram. Sebab Allahu Akbar ni dia banyak. Ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bang, Allahu Akbar kau. Bang. Azan, iqamah, Allahu Akbar juga. Apa lagi? Takbir raya, Allahu Akbar juga. Dalam perang, Allahu Akbar juga. Jadi perkataan Allahu Akbar ni digunakan pada banyak tempat. Di sinilah ulama letak mestilah qasaknya ialah untuk takbiratul ihram, iaitu takbir permulaan sembahyang. Jangan lari niat tersebut. Itu masuk mempaling akan dia tu, jangan lari niat Allahu Akbar disebut tu kerana benda lain. Bukan, memang untuk takbiratul ihram. Qala dan wajib dimuqaranah, artinya diserta akan niat semayang itu dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini ialah awal rukun di dalam sembahyang. Oleh sebab itu niat mesti duduk di dalamnya. Kerana niat ialah tempatnya pada awal ibadah kebanyakannya, kecuali beberapa tempat. Niat kebanyakan ibadat duduk pada awal. Mana awal semayang? Takbiratul ihram. Jadi niat kena duduk dalam takbiratul ihram. Awal wudu kat mana? Awal dia pada basuh muka. Jadi niat kena duduk pada basuh muka. Awal mandi wajib kat mana? Kena air. Maka niat kena duduk pada kena air pada badan. Jadi niat ni mesti di awal permulaan ibadat. Kecuali beberapa tempat. Mana? Puasa. Puasa ia boleh ia niat awal, iaitu malam. Syarat niat bagi puasa malam kan? Jadi malam ni dia pun aku puasa esok hari. Lepas niat ia minum air. Lepas niat ia makan nasi. Kebanyakannya niat ni lepas tu buat lalu. Pasal awal perbuatan ibadat. Jadi kecuali dari tu puasa. Puasa tak apa. Jadi hak lain niat mesti pada awal. Contohnya sini iaitu semayang. Awal semayang kat mana? Takbiratul ihram. Jadi dia kata sini wajib dimuqaranah, erti diserta. Mestilah niat itu bersama. Serta ni maksud bersama. Bersama di dalam takbiratul ihram. Jadinya waktu niat ialah ketika di dalam takbiratul ihram, mengikut jenis sembahyang. Mengikut jenis
jenis semayang. Kalau semayang tu semayang fardu, mesti ada qasak, ta'arud, ta'yin. Kan? Kalau semayang tu semayang sunat yang bersebab, mesti rasa sebut dah ke akan datang. Mesti qasak dan ta'yin. Kalau sunat yang bersebab. Sunat yang bersebab. Rasa sebut dah. Kalau semayang sunat semata-mata, panggil sunat mutlak, maka qasak sahaja. Mengikut jenis semayang lah niat ni. Qala, ketahui olehmu. Habis dah 21 tau. Habis tau. Dah sudah habis. Ketahui olehmu. Habis dah apa ni syarat takbiratul ihram. Bahawasanya bagi istihdar menghadirkan niat dan muqaranah itu serta-serta. Nak hadir niat dengan serta. Terbahagi dua, bagi dua. Kata tuang kitab kita, tuang Husin Kedah. Pertamanya daripada dua bahagi, istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah namanya. Dia panggil istihdar hakiki, muqaranah yang hakikiyah. Keduanya istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah namanya. Bagi dua, istihdar hakiki dan muqaranah hakikiyah, istihdar urfi dan muqaranah urfiyah. Bermula makna istihdar yang hakiki. Kenapa istihdar hakiki? Iaitu bahawa menghadir ia musalli di dalam hatinya. Dia mari dalam hati dia akan sekalian rukun sembahyang. Istihdar hak sungguhnya, hak hakikinya ni, dia mari segala rukun sembahyang daripada awal sampai ke akhir. Dengan tafsilnya, suti-suti. Dahulu daripada takbirnya, sebelum takbir yang menapak mata dia dah. Daripada takbir sampai ke Assalamualaikum. Dia boleh susung ni bisa ni. Bisa. Sebelum takbir. Dan makna istihdar yang urfi, bahawa menghadir ia musalli, orang semayang, akan sekali yang tersebut itu di dalam hatinya dahulu daripada takbirnya, sebelum takbir, dengan ijmal jua, rakung sekaligus. Kalau tadi dia boleh buat atau jenis tok wali je tu. Kita bakal tak nampak sama macam tukang. Kita nak suruh buat rumah, tukang nampak lalu dah gana. Pasal dia tukang. Kita kata nak buat rumah gini-gini, yang lapar dah. Berapa uti pitu, berapa uti papang, berapa. Nampak belaka. Pasal dah lapar dah. Daripada awal sampai ke akhir secara tafsili, secara detail. Sebab dia tukang. Kita khabar je nak buat rumah, dia boleh mari lalu dalam kepala dia. Dia boleh khabar kita berapa jenis nak kena ada. Pasal dia tukang. Sama juga ni. Ni guru guru kita lah, guru saya sebut. Masa dalam perbahasan Muniatul Musalli, dia panggil istihdar hakikiyah ni. Kebiasaannya para ulama aulia, tok wali, boleh nampak lalu dah. Daripada takbiratul ihram sampai ke Assalamualaikum wa salam. Masa dia nak takbir. Itu orang bisa. Ada pun kita orang awam, urfi secara ijmal. Nampak dah. Semayang ni nampak dah. Semayang ni tu. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah, iaitu bahawa di muqaranah artinya diserta. Muqaranah ni benda serta, sama-sama. Segala niat yang diistihdarkan dia, hak dia buat mari niat dia tu, dengan tafsilnya, dengan segala juzuk takbirnya, daripada awal hingga akhirnya. Dia boleh setting siku molek. Daripada Allahu Akbar tu sedang molek dia buat mari.
Dak gambar kita pasal kita bukan tok wali. Tak. Ya boleh siku molek tu daripada Allahu Akbar. Segala juzuk-juzuk tadi tu, tak, secara tafsir dia boleh buat mari siku molek Allahu Akbar. Tu orang bisa. Dan makna muqaranah yang urfiyah, iaitu bahawa di muqaranah urfiyah ni secara uruf, takut tak faham benda urfiyah, secara uruf biasanya, kebiasaannya, bahawa di muqaranah akan barang yang istihdar akan dia, mana hak dia niat tu mari dengan ijmalnya satu juzuk daripada juzuk takbir yang lapang. You mari mana-mana juzuk takbir beres dah. You mari mana-mana juzuk barangkali Allah habis dah. Allah habis dah. Aku semayang dengan rukun apa pertama tu, habis dah dekat Allah Akbar. Kadang-kadang Allah dak lagi bar. Aku semayang apa semua tadi tu, habis situ. Mana-mana juzuk, mana-mana juzuk takbir beres dah, dan telah memilih orang setengah ulama besar-besar seperti Imamul Ghazali dan lainnya akan memada bagi orang yang awam dengan istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Dia kata orang awam hak urfi saja beres dah. Mari mana-mana tu beres lalu dah. Tu bagi orang awam. Maka bagi muqaranah yang urfiyah itu 36 surah gambaran, sekaliannya itu memada bagi orang yang awam. Ada 36 kalau amari. Dia wak mari tak sahaja aku semayang sampai ke habis dekat gambaran yang pertama Allah, kita sebut tadi itulah, habis dah situ. Yang kedua dekat sampai 36 ada gambaran dia. Kalau kita kabur se tu, dia boleh buat mari 36 gambaran tapi semua tu beres bagi orang awam, tak ada masalah. Bagi orang awam beres, maksud dia memada, maksudnya sah dah sembahyang dia. Bagi kita orang awam. Syahdang, syahdang ni maksud dia benda, iaitu tambihun. Tambihun, ini suatu peringatan. Sunat mengangkat dua tangan. Tadi kita bahas hak wajib. Takbiratul ihram wajib, merupakan rukun qauli. Jadi apa mari? Sunat mengangkat dua tangan pada tak kala takbiratul ihram. Okey, tahu lalu dah. Angkat tangan itu sunat. Sebab kadang-kadang ada orang tak tahu. Ataupun orang semabur, tak tahu dah, ataupun dia tak ingat. Okey, takbiratul ihram hak mana sewajib? Allahu Akbar ke angkat tangan? Ada orang jawab, angkat tangan Ustaz angkat tangan wajib. Ni kan boleh dah. Sunat mengangkat dua tangan. Hak wajib sebut tu Allahu Akbar, tu wajib. Ada pun angkat tangan itu sunat. Sunat angkat tangan tak kala takbiratul ihram. Permulaan angkatnya, masa nak angkat bila? Bersamaan dengan permulaan takbirnya. Nak angkat tu start dia ketika sebut Allah. Maka bila sebut Allah tu sunat lalu dah angkat tangan. Padahal berbetulan, ni cara akad pula. Padahal berbetulan segala ujung anak jarinya yang lain daripada ibu tangannya dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Ni cara akad. Anak tangan hak atas sama dengan cuping li atas. Ibu jari sama dengan cuping li bawah. Dan sunat menghantar, yakni meletak akan kedua tangan. Kemudian daripada selesai takbir, selepas habis akbar, di bawah dadanya.
dan pada hal cenderung sedikit kepada pihak kirinya. Pasal sama dengan dia panggil hati. Ada duduk gini, ataupun begini, kata mazhab kita mazhab Syafi'i. Boleh gini boleh, gini boleh. Itu dalam kitab fiqh. Begitu juga ni akad gini pun boleh, sama dengan bahu pun boleh dalam mazhab kita mazhab Syafi'i. Dua-dua daripada qaul mazhab Syafi'i. Kerana ni letak bawah dada cenderung sikit kepada pihak kirinya. Habis bahagian cara mengangkat tangan. Hak ajar ni dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain caranya. Tapi hukum dia semua sunat. Hak wajibnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Qala dan sunat dijazam akan takbirnya. Dan sunat, sunat dijazam. Memang sebut Allahu Akbar. Yakin je. Dan sunat membaca doa. Habis dah bahagian takbiratul ihram. Habis mari pula sunat-sunat. Ni sunat-sunat selepas takbiratul ihram. Dan sunat membaca doa iftitah. Sebut kali lagi, takut dah ingat. Sunat di dalam sembahyang ada berapa? Ada dua. Satu namanya sunat ab'ad, satu nama dia sunat hay'ah. Sunat ab'ad, sunat yang kalau kita tinggal, sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Adapun sunat hay'ah, kalau kita tinggal tidak disunat, ganti dengan sujud sahwi. Dan luput dia dengan luput masanya. Luput dia maknanya hilang. Hilang pahala, dia panggil hilang pahala sunat. Tadi kita bincang tadi tu duduk pada sunat apa? Sunat hay'ah, akad tangan, cara akad, itu semua tu dipanggil sunat hay'ah. Dan sunat membaca sini sunat hay'ah ni. Sunat membaca doa iftitah. Bila doa iftitah, kemudian daripada takbiratul ihram. Kedudukan doa iftitah ialah selepas daripada takbiratul ihram. Pada yang lain daripada semayang jenazah, yakni semayang jenazah tidak sunat. Semayang lain sunat doa iftitah. Lain daripada semayang jenazah, iaitu semayang jenazah tidak sunat. Iaitu ni doa iftitah dia, iaitu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah yang diambil oleh mazhab kita Syafi'i, jadi sunat di dalam sembahyang. Ada banyak doa iftitah ni, cuma doa iftitah ni dipilih daripada hadis riwayat Sayyidina Ali kalau silap. Ni dia doa iftitah ada lain-lain. Jadi ni dipilih dalam mazhab kita mazhab Syafi'i. Allahu akbaru kabira sampai dekat wa ana minal muslimin. Dia punya lafaz lain ada lain. Faslun, habis dah bahagian takbiratul ihram dan sunat selepas daripada takbiratul ihram. Tadi doa iftitah tu dipanggil doa sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni ialah kalau luput dia tak sunat sujud sahwi, dan luput dia tu hilang pahala. Yakni maksud dia setelah habis dia, kalau kita buat perkara yang seterusnya, maka hilang dah lah sunat iftitah tu. Allahu Akbar, kita pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis lah. Sebab kedudukan doa iftitah ialah sebelum daripada Fatihah. Bila dah masuk Fatihah, habis dah lah. Habis dah sunat doa iftitah. Qala faslun, habis takbiratul ihram.
Bermula syarat qiyam. Masuk qiyam pula. Qiyam ni maksud dia berdiri. Iaitu, dia wari ta'rif dulu. Ta'rif ni benda, definisi. Membetul akan tulang belakangnya. Qiyam ni maksud dia straight tulang belakang. Tu panggil qiyam. Berdiri. Lepas tu tulang belakang dia straight. Jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu, walaupun dia sandar, ia straight, ia sandar, nyandar. Atau dengan berpegang ia atasnya, ataupun dia pegang. Dia duduk straight tu kena pegang, dia pegang. Atau dengan dipegang orang akan dia, ataupun orang kena pegang dia. Ni nak bayar straight, maka orang pegang dia. Sekalipun. Panggil ni. Sekalipun lerayah. Memadalah ia beres. Sah maksud dia. Padang dah. Ia tak boleh duduk sendiri. Diri orang kena pegang. Boleh. Ia tak boleh duduk sendiri, kena nyanda. Bila nyanda boleh qiyam. Beres. Dia kena pegang sesuatu. Boleh. Boleh belaka. Ia bangun dengan sendiri pun boleh. Ia pegang pun boleh, dipegang pun boleh, nyanda pun boleh. Ia panggil memadalah ia. Ia panggil qiyam dah gitu. Memadalah ia. Dan jika tiada kuasa ia berdiri betul. Kalau tak boleh juga, cara tadi tak boleh leka. Orang pegang pun tak boleh, nyanda pun tak boleh, nak pegang pun tak boleh. Berdiri betul, maka wajib berdiri qadar sehabis-habis kuasanya. Berdiri ke mana boleh. Berdiri qadar mana boleh. Separuh kena, separuh buat lagi lah, separuh pun. Qadar dia boleh sehabis-habis kuasa, iaitu kat mana dia boleh. Kena berdiri juga maksud dia, tapi kat mana je boleh. Gini gilah gitu bang. Dia panggil qadar sehabis kuasa. Jika tiada kuasa berdiri sekali-kali, memang tak boleh tiru. Jika tiada kuasa berdiri sekali, memang tak boleh tiru. Seperti hasil baginya boleh. Contoh dia. Hasil baginya maksud dia boleh dia bangun. Dengan berdiri qiyam. Masyaqqah yang sangat. Tapi Allah boleh, tapi masyaqqah lah, sakit-sakit. Yang menghilang ia akan khusyuk dan hudur hati. Kalau paksa juga berdiri memang boleh, tapi memang tak khusyuk lah bayang sa'i. Duk teringat ke sakit. Orang bayang ingat ke Allah Ta'ala. Dia bayang duk ingat ke tahan sakit, jadi hilang khusyuk. Hudur hati jadi hilang. Atau takut ia akan jatuh ke dalam laut. Ni bagi masalah orang di atas kapal. Boleh berdiri, tapi kalau berdiri jatuh ke dalam laut. Berenang dah anda. Jatuh dalam laut. Atau karam, ataupun tenggelam. Kalau berdiri jadi tenggelam ni Ustaz. Atau berpusing kepalanya, pusing kepala tua dah, darah tinggi. Kalau berdiri ni memang darah naik atas kepala lah, pusing kepala-kepala. Atau takut keluar air kecingnya bagi orang silisil baul. Kalau dia pergi bangun, kohor banyak tu beri air kecing. Padahal sisil baul ada cara dia kan. Tak kena masuk tandah dulu, lepas daripada tunggu orang bang dulu. Nak masuk tandah, kena tunggu orang bang dulu. Lepas orang bang masuk tandah, basuh. Lepas tu pakai ikat molek ataupun pakai paper dah. Ni mudah ada paper dah. Paper dewasa. Pakai paper dulu. Lepas pakai paper, ambil air semayang. Jadi barulah semayang. Tapi kalau bangun saya kohor banyak lah air kecil, memang yakin tu air kecil banyak. Okey, atau keluar bawasir bagi orang basur, orang yang ada buasir. Kalau bangun memang tu buasir. Dan umpama keduanya atau apa-apa sahajalah masyaqqah apabila bangun qiyam, hendaklah sembahyang duduk, baru boleh sembahyang duduk. Banyak takdir awak mari tu.
Kalau gini baca mula daripada atas. Tak boleh doa lalu barulah sembahyang duduk. Barulah sembahyang duduk. Dan jika lemah ia daripada sembahyang duduk, sama juga tadi, ya sama macam qiyam ni. Tak boleh ada arah. Sembahyang duduk tak boleh kau. Maka hendaklah berguling atas lambungnya. Ni lambung panggil tau. Diguling dengan atas lambungnya. Dijadikan mukanya dan hadapan badan kepada kiblat. Bila guling, kalau macam gemar yang berdiri dengan duduk tadi, dada dia kena ngadap kiblat. Ada bila guling dua kena ngadap kiblat. Muka dengan depan badan dengan dada kepada kiblat bila sembahyang guling. Dan hendaklah ia bangun bagi rokoknya dan sujudnya qada dapatnya. Apa maksud dia ni? Kalau dia hak lain boleh, berdiri saja tak boleh. Berdiri je kena macam hak kabur tadi. Maka bila nak rokok dengan nak sujud kena buat macam biasa. Tapi qada yang dia boleh. Jangan mentang-mentang rokok boleh, sujud boleh. Qiyam je tak boleh. Pak cerah duk guling gitu. Tak boleh, dak aci dia panggil Kalau hak lain boleh buat, kena buat macam biasa. Kecuali yang diberi keuzuran ialah tempat yang dia tak boleh. Dan jika lemah ia daripada sembahyang berbaring atas lambungnya, kalau tak boleh juga. Kalau sembahyang sakit jantung doa lalu. Ni kita ingat masa jaga tuk dulu. Sembahyang baring lagi tak boleh. Jatuh je jari lagi bahaya kalau sembahyang lambung itu. Belah kanan ke belah kiri ke, kalau buat duduk gitu lagi bahaya jantung dia. Lagi cepat bahaya. Kata doktor. Maka hendaklah ia sembahyang bertelentang atas belakangnya, netang. Sebab kalau lambung tak boleh gerak kata doktor. Kena netang. Dan mendiri ia akan mukanya dan dua tapak kakinya. Bila netang lainlah pula. Tadi muka dengan dada. Bila netang tapak kaki dengan muka. Akak sikit belakang dia. Tok batal sikit belakang. Berhadap kepada kiblat. Atau kena ngadap kiblat. Muka dengan tapak kaki. Maka memperbuatlah ia dengan rokoknya dan sujudnya qada kuasanya. Tu kerana dia boleh wi isyarat, buat isyarat. Tak boleh buat isyarat, buatlah dengan isyarat mata. Qada yang dia boleh. Jika tiada, tak boleh qada pun tak boleh juga. Maka mengisyarat bagi keduanya dengan kepalanya. Buat isyarat kepala. Tak boleh dah, nak sujud rokok memang tak boleh tu dah. Isyarat kepala boleh? Boleh. Buat gitu sikit rokok, gitu sikit lagi sujud. Buat isyarat kepala. Jika lemah ia daripadanya, isyarat kepala pun tak boleh. Dari maka dengan kelopak mata. Baru dengan kelopak mata. Jika lemah ia daripada isyarat dengan kelopak mata, mata pun tak boleh. Hendaklah dilakukan sekali yang perbuatan sembahyang itu dengan hatinya jua. Inilah sehingga-hingga lemah. Memang tak boleh gerak terus. Tak boleh gerak terus. Mata-mata tak boleh gerak. Tapi otak jalan. Kalau orang cakap boleh dengar, sembahyang tetap jadi wajib. Kalau doktor kata, ya dengar ni. Awak mulut boleh cakap. Dengar pun dengar. Sembahyang tetap wajib. Tapi dirupakan segala sembahyangnya di dalam hati. Bayang dalam hati sekarang tengah takbir Allahu Akbar. Daripada awal sampai Assalamualaikum. Tu selemah-lemah tu paling habis dah. Paling sehingga-hingga lemah, paling dorok cetong kali tu dipanggil. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripadanya sekali-kali. Selama-lama ada akalnya itu maujud, selagi ada akal. Inilah hal sembahyang fardu itu, ia panggil bagi sembahyang fardu.
Adapun sembahyang sunat maka harus padanya duduk serta kuasa berdiri dan harus berbaring serta kuasa duduk. Ini bagi orang sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Kalau tak boleh diri pun, tapi boleh duduk, harus duduk dia panggil, walaupun dia boleh berdiri. Begitu juga boleh berbaring, walaupun dia boleh duduk. Itu bagi apa? Bagi sembahyang sunat. Faslun, bermula membaca Fatihah. Baca Fatihah, kita sambung pula pada akan datang. Wallahu alam. Ulu hati, hadi wa mari. Hudu hati ni maksud dia mari niat. Mari sekarang aku sedang nak sembahyang. Terpanggil hudu hati. Mari dengan hati. Boleh mari dengan hati. Jangan hati kita lain. Kalau hati kita lain itu maksud dia tak sedar. Macam orang gila cakap. Pasal hati dia duduk tak lain. Tak fokus. Tapi hati ni kena hadir, kena mari sekali. Itu dipanggil hudur hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulih amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.